Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini tanggapan, hari ini akhirnya tanggapan untuk merosakkan nama baik Anwar ditepis dengan sewajarnya. Seringkali pembangkang dan walaun, khususnya pengikut-pengikut pembangkang, seringkali menyebut kononnya Anwar Ibrahim menganaktirikan kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Mereka seringkali menyebut tanpa fakta. Menyebut tanpa fakta adalah satu perbuatan yang boleh dianggap bohong. Hanya bercakap atas angin. Tapi nombor tidak akan dapat menipu. Nombor adalah satu perkara yang tepat dan tidak akan boleh dispekulasikan. Hari ini menjawab kepada dakwaan kononnya kerajaan ataupun Anwar Ibrahim menganaktirikan kerajaan pimpinan pembangkang akhirnya ditepis. 4 bilion ringgit Malaysia wang esan dah diagih kepada Terengganu dan 967 juta ringgit kepada Kelantan. Inilah jumlah fakta yang tak pernah pembangkang huraikan dan mungkin mereka takut untuk diketahui oleh penyokong. Takut nanti para penyokong akan tiba-tiba berganjak beralih menyokong Anwar Ibrahim. Kerajaan telah mengagihkan sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia wang esan kepada Terengganu dengan 967 juta ringgit diberikan kepada Kelantan antara 2023 dan 2025. Ini fakta bukan auta. Kalau ini ialah auta, mereka boleh saman kerajaan yang menyatakan ini. Tapi mereka tak berani kerana itu adalah perkara yang benar. Saudara, sebelum saya teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit apabila imun badan kita lemah dan mudah kena penyakit kena imun badan kita yang lemah. Imun badan kita yang tidak bijaksana atau bodoh juga bertindak menyerang diri kita sendiri. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik imun badan kita untuk bertindak tepat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Imun badan kita dididik supaya mengenal mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal, dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon saya yang tertera untuk mendapatkan khidmat nasihat yang percuma. Baik saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dana ini digunakan untuk menampung kos emolumen bagi kedua-dua kerajaan negeri melaksanakan pembasmian kemiskinan dan projek infrastruktur serta memenuhi komitmen lain. Sehingga kini, tiada sumber petroleum didapati atau diperoleh di perairan Kelantan dan Terengganu, kata Anwar Ibrahim. Semua sumber di pantai timur semenanjung Malaysia terletak di luar hub 3 batu nautika di bawah Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750, kata Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis. Anwar menjawab Ahmad Marzuki Sari dari PN Pengkelan Cepa yang bertanya status pembayaran royalti petroleum kepada negeri pantai timur itu. Beliau berkata wang esan itu diagihkan kepada Terengganu dan Kelantan walaupun tiada petroleum didapati dan diperoleh daripada kedua-dua negeri itu. Anwar juga menjelaskan Putrajaya bersedia mempertimbangkan cadangan daripada kerajaan Kelantan dan Terengganu berhubung program serta projek boleh dibiayai melalui pemberian terbabit. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Disangkakan himpunan turun Anwar berjaya, tetapi yang berlaku mengangkat darjat Anwar. Mereka membacakan doa kunut nazilah. Ingatkan ianya terkena kepada Anwar Ibrahim atau pemimpin yang didoakan. Tetapi akhirnya lain pula yang berlaku. Himpunan turun Anwar gagal gugat Perdana Menteri ke-10, protes bertukar
menjadi kemenangan image kepada Anwar Ibrahim. Yang ini pasti tidak pernah disangka oleh Perikatan Nasional maupun oleh geng-geng protes tersebut. Mereka sangka himpunan itu boleh menjatuhkan image Anwar, boleh menggugat Anwar Ibrahim. Dan paling mereka mahu Anwar Ibrahim tiba-tiba letak jawatan malam itu juga. Tapi siapa sangka yang dibuat jahat, yang diperoleh baik. Diberi yang jahat, dapat pula yang baik. Image pula yang Anwar terima. Dari sudut komunikasi strategik, Perhimpunan Turun Anwar bukanlah satu kejayaan mutlak bagi pihak penganjurnya. Walaupun terdapat dakwaan bahawa kehadiran mencecah 500,000 orang, anggaran rasmi oleh pihak polis hanya mencatat seramai 18,000 peserta. Jauh daripada angka yang mampu memberi gambaran jelas tentang ketidakpuasan hati rakyat atau ancaman politik yang ketara. Sebelum saya teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Ini ialah Transovector Folite. Saya perkenalkan kepada Anda semua terapi imun yang meningkatkan, mendidik dan menjaga imun badan kita sehingga imun badan kita meningkat 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita lemah menyebabkan kita senang kena penyakit, tapi sukar untuk kita sembuh. Apabila imun badan kita bertindak bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri, lalu kita sengsara. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon yang tertera, dan ingat, produk ini ialah produk yang diluluskan KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kebanyakan pemerhati, penganalisis dan wartawan berpengalaman juga sependapat bahawa perhimpunan tersebut gagal mencetuskan momentum akar umbi pelbagai kaum terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri ke-10 sebaliknya menunjukkan dominasi kehadiran daripada parti pembangkang khususnya PAS dan Bersatu. Dari sudut komunikasi kerajaan, terutamanya Perdana Menteri ke-10, telah menangani situasi ini dengan penuh kematangan dan strategi yang tersusun. Tiada insiden kekacauan atau keganasan berlaku dan pihak berkuasa memberikan kerjasama kepada penganjur dan peserta. Bukannya menyekat atau menindas perhimpunan, satu pendekatan yang berbeza daripada reaksi kerajaan terdahulu terhadap demonstrasi jalanan. Malah, Perdana Menteri ke-10 secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada para penunjuk perasaan dan mengajak mereka kembali ke Kuala Lumpur untuk tujuan pelancongan, sekaligus menonjolkan imej beliau sebagai pemimpin demokratik yang bersedia mendengar dan menghormati perbezaan pandangan. Pandangan ini atau pendekatan ini menerima pujian, bukan sahaja dalam negara, malah di peringkat analisis antarabangsa, kerana ia berjaya menafikan kesan negatif perhimpunan tersebut dan menyerlahkan imej kerajaan yang stabil serta terkawal. Tanggapan umum dalam kalangan penganalisis adalah bahawa perhimpunan ini secara ironinya memberikan kelebihan komunikasi kepada Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan perpaduan. Kehadiran yang rendah melemahkan dakwaan pihak pembangkang mengenai kemarahan rakyat yang meluas dan memudahkan kerajaan untuk meminimumkan impak perhimpunan tersebut. Keamanan dan ketiadaan tindakan keras oleh pihak berkuasa menggambarkan Perdana Menteri ke-10 sebagai pemimpin yang mengamalkan prinsip demokrasi matang sekaligus mengukuhkan kredibiliti kepimpinannya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil turut tampil memberikan respon langsung terhadap perhimpunan serta menzahirkan komitmen kerajaan untuk meningkatkan komunikasi dengan rakyat dan menegaskan kepekaan terhadap kehendak serta keresahan awam. Secara keseluruhannya dan dari perspektif komunikasi, Perhimpunan Turun Anwar gagal mencapai matlamat pencitraan atau impak yang diharapkan oleh penganjur. Sebaliknya, membuka ruang kepada Perdana Menteri ke-10 untuk mempamerkan kepimpinan demokratik yang tenang dan tidak tergugat sekaligus memperkukuhkan imej beliau di mata rakyat. 5 pengajaran utama untuk pengamal perhubungan awam. Pertama, urus
ekspektasi dan optik komunikasi. Penganjur meletakkan harapan tinggi terhadap kehadiran yang besar, tetapi hakikatnya jauh tersasar. Pengamal perhubungan awam perlu berhati-hati dalam menganjurkan atau mengunjurkan angka atau impak, kerana kegagalan memenuhi jangkaan boleh menjejaskan kredibiliti naratif yang ingin dibina. Kedua, rangka naratif secara strategik. Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan berjaya mengubah persepsi umum dengan menyokong hak berhimpun serta memberikan respon yang inklusif. Pengamal perhubungan awam harus memberi keutamaan kepada kebolehan untuk mengubah. Kritikan menjadi bukti kematangan, keterbukaan dan keyakinan kepimpinan. Ketiga, pendekatan tanpa konfrontasi. Kerajaan membenarkan perhimpunan berjalan secara aman tanpa tindakan keras. Ini berjaya meredakan ketegangan, mengelakkan simpati terhadap penganjur, serta menampilkan kestabilan dan toleransi kerajaan. Dalam konteks perhubungan awam, pendekatan tenang dan memberikan ruang berbeza atau perbezaan adalah lebih berkesan berbanding respon defensif atau agresif. Keempat, manfaatkan peluang untuk penjenamaan positif. Perdana Menteri ke-10 menggunakan situasi pasca perhimpunan sebagai ruang untuk mengundang peserta kembali sebagai pelancong dan menunjukkan kesediaan mendengar suara rakyat. Pengamal perhubungan awam harus tangkas melihat peluang dalam krisis untuk membina jambatan persefahaman dan meningkatkan reputasi. Kelima, komunikasi terbuka dan langsung. Menteri terlibat tampil dengan komunikasi yang jelas dan proaktif. Strategi perhubungan awam yang berkesan memerlukan keterbukaan, ketelusan dan kecekapan dalam memberikan maklum balas terhadap kebimbangan awam. Jadi secara kesimpulannya, kejayaan perhubungan awam tidak semestinya bergantung kepada kawalan atau dominasi naratif. Sebaliknya, bergantung kepada keupayaan untuk mengendalikan cabaran secara bijaksana. Melalui kebolehan merangkas semula mesej, keterbukaan terhadap kritikan, komunikasi yang tenang dan jelas, serta keupayaan memulakan atau menukarkan krisis kepada peluang untuk memperkukuh kepercayaan terhadap kepimpinan. Ditulis oleh Syed Ahmad Aidid, Timbalan Pengerusi Persatuan Pengamal Perhubungan Awam Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, satu lagi keputusan yang paling pedih diterima oleh Parti Bersatu. Pada beberapa tahun yang lepas, beberapa orang ahli parlimen telah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Pada waktu itu, Bersatu mengharapkan supaya mereka diisytiharkan sebagai lompat parti dan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Namun demikian, keputusan yang dibuat hari ini cukup mengejutkan semua orang dan mengesahkan bahawa Anwar Ibrahim sah memiliki 2/3 sokongan, lebih 2/3 sokongan di Dewan Rakyat. Bersatu akhirnya gagal mencabar keputusan Speaker. Bersatu gagal dalam rayuannya untuk memperoleh kebenaran memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang mana tidak mengisytiharkan kekosongan 4 kerusi parlimen di Sabah yang dimenangi bekas ahli parti itu semasa pilihan raya umum yang lepas. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk C. Muhammad Ruzima yang bersidang bersama dengan Datuk Azizul Adnan dan Datuk Sarnaz Sulaiman membuat keputusan secara sebulat suara menolak rayuan itu. Ruzima berkata mahkamah mendapati surat Johari bertarikh 16 Januari menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi dibuat selaras dengan fungsi beliau dalam mengatur urusan dalam Dewan Rakyat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, kita tak sembuh daripada penyakit, penyakit mudah menyerang kita.
Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita menjadi bodoh, ia akan turut menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita menjadi kuat, dididik menjadi bijaksana, lalu menyerang akar penyakit yang bertimbun di dalam tubuh badan kita. Secara umumnya, produk ini diluluskan KKM dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di seluruh Malaysia. Halal, dapatkannya sekarang. Berdasarkan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Teng Cheng Kim melawan Badrul Hisham Abdullah, dalam satu kes lagi, kami berpandangan bahawa tindakan speaker berkenan adalah kebal daripada sebarang cabaran menurut perkara 63 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, kata ketua hakim yang mendengar rayuan tersebut. Ruzima berkata mahkamah mendapati surat Johari yang bertarikh 16 Januari 2023 menyatakan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi dibuat selaras dengan fungsi beliau dalam mengatur urusan dalaman Dewan Rakyat. Dalam kes Teng Chan Kim, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa keputusan speaker berkenan dalam menentukan sama ada terdapat kekosongan atau sebaliknya adalah urusan dalaman badan perundangan dan tidak boleh disemak oleh mahkamah. Ruzima juga berkata Mahkamah Tinggi tidak terkilaf ketika menolak permohonan bersatu. Kami mendapati bahawa tiada merit dalam rayuan ini. Oleh itu kami menolak rayuan ini tanpa kos, kata beliau lagi. Semakan kehakiman itu difailkan pada 2023 oleh Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Kapten Bersara Muhammad Suhaimi Yahya yang juga pegawai awam parti itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.